baik berupa gambar dua naga bermahkota, bulan bintang, rehal, perisai, kubah ataupun tulisan Al-Wasik Billah. Sekali lagi hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya, sebab hamba hanyalah duli yang terbang di bawah angin kesana kemari tanpa memiliki kekuatan dan kemampuan apapun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Kebaikan itu sentiasa disulam akan kejahatan demi melahirkan hak, yakni kebenaran. Tiada kira bangsa dan keturunan, jatuhnya sistem beraja dan kedaulatan. Uthmaniyah digugurkan, kebenaran jadi sasaran, segalanya dikuasa di kebatilan. Hingga ke timur jauh, hak ditekan. Wajannatin ma'a sayyidil bashar nad'u ربي من Tiga Mac 1924, tarikh keramat, tarikh kesedihan bagi umat Islam seluruh dunia yang menyaksikan kejatuhan dan keruntuhan Empayar Uthmaniyah. Di sebalik tragedi itu, pasti terselit makna yang tersirat. Selama hampir 100 tahun lamanya, dunia ini ibarat kehilangan pemimpin yang mampu untuk mengembalikan semula hak dalam menuju sebenar kebenaran. Sebaliknya, krisis demi krisis, perpecahan dan perebutan kuasa terus berlaku seakan dilihat tiada penghujungnya, disebabkan rasa penyatuan dan kasih sayang yang hilang dalam diri masing-masing. Dan jadi hari ini saya ucap terima kasih lah kat abang. Alhamdulillah. Sudi jadi tetamu jemputan saya hari ini untuk kita nak berkongsi lah bang. InsyaAllah. Apakah konsep penyatuan itu sebenar? Apakah yang dinamakan hak di dalam kita nak meletakkan kebenaran, tempat kebenaran itu sendiri? Dalam memahami suasana pada hari ini, kita asyik bergaduh, berpecah dan sebagainya, berkelahi. Masing-masing menyatakan mereka lah yang benar. Sehingga kita tidak mengulangkan soal kebenaran tu, soal hak tu kepada Tuhan yang punya. Yang mana Tuhan tu sendiri dah beritahu bahawasanya hak kebenaran rahsia aku ni kekasih aku yang bawa. Rasulullah. Ya, betul. Allah. Tentang konsep penyatuan Pada logo dua Muhammad bertangkup. Ya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tulbi. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah, Alhamdulillah. Saya nak simpul-simpul tu memang bersimpul lah. Pasal kita tak reti kan, confirm bersimpul lah kan. Cuma kita boleh sembang di sini. Cakap saya mudah. Pertama, logo tu sendiri dia bukan sekedar logo. Dia nak menceritakan kebersihan. Macam kita dengar sebelum ni 12 episod menceritakan kebersihan rohani dan jasmani. Baik, pertama nak bawa pada bersih rohani dan jasmani. Dan bersih rohani dan jasmani ini, pertama saya cakap mudah, tak syirik ya. Dan tak syirik ini adalah mengenal diri dan mengenal Allah. Walaupun kita belum kenal. Kenal Allah ni mudah saja. Cakap berdua saya, syariat pun boleh kenal, cara fikiran pun boleh kenal, cara hati pun boleh kenal. Jadi terserah ya, jadi mengenal Allah tu luas. Dengan ilmu pun boleh, dengan sir pun boleh. Jadi nak ceritakan Muhammad Taqwa itu nak cerita bersih rohani dan jasmani, yakni ikhlas. Dapatkan ikhlas, maka kita faham yang dikatakan Muhammad bertangkup. Sebab ikhlas itu dikatakan kerana Allah, illallah, demi kerana Allah. Jadi faham saya penyatuan itu, walaupun kita faham Muhammad bertangkup, walaupun kita faham Melayu, ikhlas atau tidak. Dan ikhlas itu bersimpul kepada la ilaha illallah. Jadi faham saya di situ, sebab kalimah itu yang menyatukan. Dan kepahaman saya, dua kalimah syahadah ini nak menceritakan kebersihan rohani dan jasmani, nak balik-balik kepada mensyariatkan Muhammad yang dikatakan umanah Allah Rabbi tadi tu. Dialah milik mutlak.
Ya, hak ini adalah daripada Allah. Allah yang meletakkan hak itu atas pada sesuatu, pasal dialah yang maha, dialah yang hak. Jadi dia letakkan pada kekasihnya. Jadi nak memulangkan pada Allah tadi kena lalu Muhammad. Nak memulangkan segala hak kena lalu Muhammad. Kerana itu faham saya mudah di era ini kejatuhan Ottomaniyah pada tahun 1924. Macam yang klip video Tuan Yasir buat tu kan, Tuan Yasir Al-Ghamdi. Okey, Tuan Yasir Al-Ghamdi buat. Jadi masjid itu Masjid Muhammad, bukan? Jadi tahun 1924. Jadi nak balik hak tadi tu, ini dah musim tu saya kata di awalnya tadi sebelum kita rakam, kita kata ini perbalahan ataupun peperangan ataupun apa saja itu adalah sunnatullah. Jadi kita kena cek kita tu di mana. Sememangnya tiap 100 tahun cuma ada satu orang mujaddid. Jadi jatuhnya Ottomaniyah 1924. Sekarang kita dah masuk 100 tahun. Kita sudah masuk 2021. Kita ada lagi 3 tahun. Subhanallah. Dan maaf saya cakap, jelas illallah, cukup 100 tahun akan lahir satu orang mujaddid. Jaga, tunggu. Subhanallah. Berapa tahun je lagi? Ada 3 tahun lagi. Jadi nak satu pada mujaddid itu kena faham sungguh-sungguh, yang ni Muhammad bertangkuk, bersih rohani dan jasmani, ikhlas illallah. Apabila kita ikhlas, kita akan jadi macam abu besi. Kita jangan tak payah nak mencari wali, tak kenal wali. Subhanallah. Bersihkan hati. Wali ni umpama magnet yang kuat. Bila kita jadi abu besi, bila hamba Allah tu ada di keliling kita, otomatik kita akan tertarik ke arah beliau. Sebab bukan kita sampai kepada Allah, Allah yang menyampaikan kita kepada Allah. Jadi Allah akan tarik kita, lalu orang-orangnya. Jadi kita ikhlas pertama. Sebab bila kita ikhlas baru kita faham Muhammad bertangkuk. Itulah yang Nabi bawa. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak sampai kepada billah, cukup hanya lillah. Kalau kita faham ini adalah sunnatullah. Tiap 100 tahun ada satu orang. Bukan bermakna orang berjuang tahun 80 tak biaya kerana dia tidak betul. Itu bukan hak kita nak menyatakan betul atau tidak. Tugas kita menyatakan kita ni benar atau tidak. Jangan cerita orang. Hari ini orang berpecah pasal nak membenarkan, semua menyalahkan masing-masing. Allahu Akbar. Dia rasakan dia betul, aku rasa aku betul, aku tegur engkau. Allah bagi ilmu untuk menegur diri sendiri. Orang yang layak menegur dia tahu dia siapa. Bukan menyalahkan orang lain. Tak boleh, subhanallah. Jangan menyalahkan. Sebab Islam itu adalah hikmah. Ad-din. Seluruh ad-din ini memenuhi ruang lingkup hidup. Itulah Islam. Jadi sebab tu bagi dia kata berfikir dengan benar. Kalau kita berfikir secara betul, tidak ada satu benda pun yang salah. Masya Allah. Tidak ada. Sebab tidak akan bergerak satu zarah melainkan dengan keizinan Allah. Allah izin berlaku. Sebab tu dia kata, kadang-kadang ianya baik dalam pandanganmu, tapi buruk dalam pandanganku. Kadang-kadang buruk dalam pandanganmu, tapi baik dalam pandanganku. Buruk kita baik dia, baik kita buruk dia. Jadi pandangan siapa yang kita hendak? Illallah, pandangan Allah. Sebab tu di akhir zaman ni orang yang benar itu adalah, dia kata apa? Ikut orang yang benar. Yang ini golongan as-siddiqin. Kenapa disebut siddiq? Sebab benar penyaksiannya. Dia kenal Muhammad bertangkuk. Itulah benar penyaksian. Bila ada dua Muhammad bertangkuk, itulah penyaksian dia, maka di situ tidak wujud. Di situ nanti simpul pada yang dikatakan satu mujaddid tadi tu. Sebab satu mujaddid itu dia menghimpunkan seluruhnya Muhammad tadi tu. Yang ini mudah saya bercakap, mujaddid itu lahirnya macam mana? Macam mana dia menyatukan? Saya cakap mujaddid ini adalah daripada benih Rasulullah SAW. Mudah cakap Imamul Mahdi, maaf. Jadi segala-galanya ada tersimpan di kita, di Nusantara. Seluruhnya ada Muhammad bertangkuk. Jawa, Sumatera, Jawi, semua ada Muhammad bertangkuk. Jadi semua Muhammad bertangkuk ni bercantum atas 3 tempat tadi, bercantum atas 3 titik yang dikhatam nubuah. Masjid Kampung Laut, Masjid Demak, Masjid Tua Kayu Jauh. Ini menyimpan rahsia. Ini 3 titik ni, cantum 3 ni, maka keluar khatam nubuah. Khatam nubuah adalah tanda khalifah. Ada di Masjid Demak. Dan di atas tanda khatam nubuah tu ada Azmat Khan Al-Husaini, yang mana yang dikatakan khalifah daripada benih yang baginda sebut. Khalifah ni bukan senang, bukan semua orang boleh jadi khalifah. Jadi satu seluruh Muhammad sampai bercantum 3 ni, mana bercantumlah Nusantara. Itu dia kata satu Nusantara ni semua akan satu. Bukan orangnya semua akan satu, hanya yang faham dia akan satu. Bercantum 3 titik masjid tu. Sebab 3 masjid ni adalah Masjid Kampung Laut paling tertua di Semenanjung, Masjid Demak tertua di Tanah Jawa, Masjid Tua Kayu Jauh tertua di Sumatera. Ini paling semua tertua.
Jadi ini adalah simbol khatam nubuwah. Dan baginda pernah cakap nanti akan, baginda sebut dalam satu hadis berkenaan dengan Al-Mansur di seberang sungai, kata baginda. So Al-Mansur tu itulah, itu masjid tua kayu jauh saya cerita, sebab di situ ada makam Al-Mansur, dan Al-Mansur ni adalah raja perang. Jadi bila bertangkup tu kampung laut, Masjid Demak, Mansur, dia naik balik, cukup tak 3, maka berlakulah peperangan. Ini titik penyatuan, yakni Mujadid. Jadi nak pergi pada Mujadid, bersih hati. Jadi Abu Besi, magnet datang, dia akan tarik kita akan sampai kepada dia. Kita bukan cari dia, kita tak kenal dia. Jadi penyatuan ni pada Mujadid di akhir, yakni khatam nubuwah. Jadi di atas khatam nubuwah tu dia ada Azamat Khan Al-Husaini, dia macam tudung botol warna hijau, itu nak ceritakan khalifah Islam. Hijau tu Islam. Dan di situ ada 8 star. Apa 8 star? Saya sebut Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Hussein, pemuda Bani Tamim, Imam Al-Mahdi. Cukup. Okey, ini khalifah Islam. Subhanallah. Jelas itu yang diceritakan dua naga. Jadi kalau nak satu, senang je. Bawa Muhammad bertangkup, bukan satu atas dasar Melayu apa-apa, Melayu yang benar ketahuidannya, penyaksian, merendahkan dirinya. Nanti Allah akan jumpakan bapa ni, maka benarlah orang tu. Satu dasar kalimah juga, tak boleh pergi lain dah. Sebab Muhammad bertangkup ni, sepaham saya sendiri, adalah daripada Quraisy sendiri yang bawa ke Tanah Jawi. Sebab adalah penyaksian pada roh mereka. Mereka nak bercerita, kata wali Allah, kata wali-wali besar, dia kata apa? Perihalkan hasil tafakurmu kepada sahabatmu. Jadi penyaksian segala dalam ini diceritakan. Baginda datang wahyu, dia penyaksian dalam ini diceritakan. Wali Allah dia kasyaf, dia kasyaf ke mana-mana, dia ada karamah, dia nampak, dia kasyaf, diceritakan. Orang yang zuk, orang yang apa, diceritakan. Hasil tafakurmu, di mana hatimu selama itu, menceritakan. Jadi Ahlul Bait dia menyaksikan dua Muhammad bertangkup. Pada dirinya dia menyaksikan benda tu. Macam mana nak buat? Baik, aku lahirkan hasil tafakurku pada logo tadi tu, sebagai pengenalan diri. Pengenalan diri. Jadi benda itu bukanlah logo semata, pada orang sebenarnya. Allahu Akbar. Segalanya telah dikupas sepanjang 13 episod ini. Adakah ini satu titik permulaan kepada sebuah episod yang baru? Sama kita fikirkan. Bingkas Timur. Singkat, terbukalah hijab. Bagai Melayu dengan tauhid, berdiri mereka atasnya asbab. Sebenar Melayu, lafaz dan asbab.